Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kuliah The Law of Attraction yang terbaru yang saya dapat. Bagaimana kita boleh menggunakan The Law of Attraction to attract as many as possible all those information around us. Baik, hari ini saya nak bercakap mengenai Law of Attraction berkaitannya dengan jantung. Dalam minggu ni saya telah membicarakan persoalan jantung manusia berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda tentang jantung manusia ni dalam sebuah hadis, Inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia ni terdapat seketul daging. Itu sabda Nabi tu. Kalau baik daging tu, maka baiklah seluruh anggota manusia tu. Itulah hati yang dimaksudkan tu dalam hadis tu. Hadis tu saya tak dapat nak lafazkan. Saya dah baca hadis tu. Jadi dia punya makna hadis tu gitulah. Dalam diri manusia ni terdapat seketul daging. Kalau daging tu baik, mana baiklah seluruh anggota badannya tu. Rasulullah dah sebut dah lama perkara tu. Lepas saya sebut tentang jantung ni, saya pun pakailah pelitup ni. Ni dia. Pelitup ni saya pakai pasal sempena COVID ni. Saya terbayang dalam fikiran saya, kita di Malaysia kena pakai ni. Sebab setiap kita ni bagaikan pakar bedah jantung dalam operation theater tu. Di Institut Jantung Negara. Cuba tengok pakar bedah. Semua pakai ni. Dia pakai penutup. Jadi bila dia pakai, maknanya dia dah macam pakar bedah jantung. Sebab masing-masing ada jantung. Bedah jantung melalui cara ilmu lah. Sebab Rasulullah ketika Isra' Mi'raj, berlaku Isra' Mi'raj dulu, Nabi dibelah jantungnya oleh malaikat Jibril di tepi Kaabah. Lepas itu dibasuh dengan air Zam-Zam. Maka di situlah berlakunya perjalanan Nabi. Kita pernah dengar baca ayat Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram tadi. Jadi ayat tu sambung sampai ke Masjidil Aqsa. Lepas itu Nabi naik ke langit. Dan perjalanan Isra' wal Mi'raj. Nabi pun dibedah jantungnya oleh malaikat. Kemudian dibasuh jantungnya dengan air Zam-Zam. Jantung betul lah tu. Jasad Nabi dan roh Nabi pergi sekali ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ni tak boleh nak gambarkan dengan otak je. Jadi lepas saya bayangkan jantung, tiba-tiba datang seorang kawan saya pakar jantung dari Kedah. Saya tengok muka macam, saya bersalam dengan dia. Dia seorang pakar jantung. Jadi saya pun mengkaji jantung ni tuan-tuan, dah lama, tahun 72. Masa saya tingkatan 4, Form 4, saya belajar jantung. Left ventricle, right ventricle. Kalau pusingan darah tu tak betul, dia akan jadi blue baby. Ni macam blue baby ni. Ni di tengahnya. Ini magnet dia. Ini right ventricle. Ini left ventricle. Kalau jantungnya bermasalah, dia tak boleh membekalkan oksigen, maka jantungnya jadi biru. Itu kata blue baby tu. Jadi perkara dengan jantung ni tuan-tuan banyak ceritanya. Patut diolah mengikut ilmu yang bukan sekadar ilmu zahirnya, tetapi ilmu rohaninya. Sebab roh ni
sangkanya jantung tu. Kalbu kita tu. Sebab tu orang Melayu kata sakit hati. Bukan sakit jantung. Sakit hati aku tengok budak ni. Bukan sakit jantung. Jantung hati ya. Makan hati berulam jantung. Itu perbataan Melayu lah tu. Maknanya sangat menderita lah. Merana hidup. Makan hati berulamkan jantung. Itu perbataan Melayu. Ada kaitan dengan jantung manusia. Tapi bukanlah secara biologi yang kita belajar di dalam sains dulu. Tiba-tiba hari ni keluar sahabat pula. Sahabat Kosmo. Doktor Malaysia temui ubat sakit jantung. Hari ni keluar. Doktor Malaysia temui ubat sakit jantung. Tuan-tuan, maknanya bila bercakap pasal jantung hari ni, semua orang kita tengok jantung balik. Sebelum ni, saya bercakap pasal jantung pisang. Ada orang bertanya saya pasal jantung pisang. Pokok yang ada jantung ni, pokok pisang aja. Dan pisang tu pula baik untuk jantung. Siapa nak tahu jantung dia baik, makan pisang. Kerana dalam pisang ni ada bahan-bahan yang baik untuk jantung. Rupanya jantung, kita bercakap pasal jantung je hari ni. Itu kata jantung, macam-macam jantung. Malaysia pula macam jantung. Tengok Malaysia macam buah jantung je. Macam pokok pisang. Jadi kenapa Malaysia menjadi tumpuan jantung sekarang ni? Sebab manusia sekarang dah banyak sakit jantung. Ya? Kalau kita tengok sejarah para sahabat dulu, mana ada kita dengar sakit jantung? Saya ambil 4 sahabat yang hebat. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Mana dengar sakit jantung? Maknanya jiwa mereka tu telah dididik oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar hangit. Sayyidina Abu Bakar hangit jantungnya kerana gerun dengan Allah. Itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi jantung mereka sentiasa mengingati Allah. Takut dengan Allah. Jadi kalau kita harap dalam Malaysia lepas ni, yang bentuknya macam jantung ni, proseslah jantung tu balik. Lepas tu saya jumpa pula dengan kawan saya, orang Kuala Kangsar. Ini kadnya. Nampak tak? Nampak je. Ni. Dia bekerja di Operation Theatre Institut Jantung Negara. Kerjanya membetulkan Operation Theatre tu. Jadi lepas tu datang pula kawan saya namanya Pak Ya Daging. Dia dulu kerja mekanik. Sekarang bertukar tu kerja daging pula. Saya baru sebut daging tadi. Dalam diri manusia terdapat seketul daging tu. Kenapa dia pula muncul? Itulah the law of attraction. Semua datang bertemu saya bila nak cakap pasal jantung aja. Ini jantung kiri, jantung kanan. Left ventricle, right ventricle. Dia macam magnet. Ni saya buka kejap beritanya. Pasal jantung tadi. Ini berita magnetik dia. Ni. Ya. Yang pakar jantung Malaysia ni. Di Oxford Center, ya. Di Oxford Center for Clinical Magnetic. Nampak tak magnetik tu? Inilah magnet dia. Yang saya tarik tu. Ini dia. Yang di tengah ni blue ni, maknanya blue baby. Maknanya bayi yang jantungnya bermasalah. Kerana tak cukup bekalan oksigen. Bertukar menjadi biru. Kita pernah dengar blue baby, ya. Kerana ada masalah jantung. Jadi maknanya sekarang, anak-anak yang baru lahir ni, kita pastikan jantung dia sihat. Sebab itu kita ada tadika kemas. Dia kemas jantung dia. Jangan sekadar nama je tadika kemas. Tapi tak kemas-kemas ni. Kita kemaskan balik. Sebab jantung inilah tempat mengoperasi maklumat. Berfikir sebenarnya bukan dengan otak. Berfikir dengan hati. Sebab dalam Quran menyebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azaban nar. Orang-orang mengingati Allah sambil berdiri. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman. Qiyam tu mana berdiri? Sambil duduk, sambil berbaring, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azaban nar. Seraya berkata, tidaklah engkau jadikan segala sesuatu sia-sia. Maknanya, otak kita tak mampu nak memikirkan segala sesuatu ni. Sebab semua yang dicerita Allah ni ada makna di sisi Allah. Sebab itu dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Semua yang Allah jadikan ni ada makna. Jadi otak tak mampu nak mengingat semua. Kembali kepada hati pula. Jadi bila hati tadilah yang berperanan untuk memberi ketenangan pada manusia ni. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hati jadi tenang. Jadi kalau tak mau timbul masalah mental, kenalah banyak mengingati Allah, zikir, supaya hati jadi tenang. Sekarang kita dengar banyak masalah budak sekolah menghadapi masalah mental. Antara sebabnya ialah faktor pembelajaran mereka. Mereka stres. Kemudian dia perkenal pula kemahiran berfikir arah tinggi. Sedangkan dia tak mampu nak berfikir tinggi. Mengapa mesti fikir tinggi? Budak sekolah rendah, biarlah berfikir rendah dulu. Lepas tu bawalah tingkatan pemikiran tu sampai ketinggian fikirnya tu. Jadi maknanya, sistem pendidikan kita jangan terlalu menekankan, jangan terlalu memberatkan otak budak-budak. Bagi otak dia ringan. Sebab itu nama sekolah kebangsaan kepala batas. Otaknya terbatas. Tapi ada sekolah Bukit Mentajam. Bagi dia belajar untuk menajamkan otak. Supaya dia seimbang. Maka timbullah otak kiri, otak kanan. Yang saya perkatakan. Last sekali jangan lupa makan ubat. Ingat. Ini ubat otak ni. Untuk membantu otak dua-dua belah tadi. Kalau dia berat berfikir, bagi makan ini. InsyaAllah setakat ini budak-budak yang dah beli ni nampaknya baiklah dengan izin Allah. Kemudian jangan lupa beli DVD saya. DVD ni membantu kuliah otak kanan saya. Ya? Otak kanan tadi. Boleh tengok di rumah. Dalam kereta pun boleh. Ya, nak tengok dalam kereta. Tapi driver janganlah tengok. Dalam kereta bagi anak-anak tengok. Sistem otak kanan. Supaya jantung dia jadi tenang. Jadi bagi otak dia tenang, jantung tenang dengan otak tu bekerjasama. Ya? Jadi kalau ada persoalan lepas ni, tuan-tuan tanyalah. Untuk kita berbincang lebih lanjut lagi. Banyak lagi perkara yang saya nak terangkan dalam proses berfikir. Di antara saya dapat maklumat tadi, di rumah tadi saya baca Mazli Malik ni. Tiba-tiba buka suara, nama doktornya Mas juga. Kenapa dia jadi sama? Itu adalah law of attraction. Ya? Nama doktor ni, Mas Liza namanya. Saya baca Mazli Malik. Kenapa keluar nama Mas Liza? Ini kata the law of attraction. Bertembung antara Mas dengan Mas. Ya? Ini Mazli Malik, ini Mas Liza. Itu kata the law of attraction. Lepas ni datang kapal terbang Mas pula. Malaysian Airline System, barulah rakyat Malaysia boleh diterbangkan tinggi lagi. Flying colournya. Bila kita kata flying colour, bermakna setiap rakyat ni akan memperkemaskan dirinya lagi selepas ini. Bila jantungnya baik, otaknya baik, fizikalnya baik,
maka kita synchronise-kan your feeling, your action and your mental power. InsyaAllah, everything will be okay. Dengan izin Allah. Wallahu alam. Kita jumpa lagi dalam sesi kuliah yang lain. Sekian. Terima kasih. Hafiz, boleh share? Bangkitkan soalan untuk saudara-saudara bertanya. InsyaAllah saya cuba untuk menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan. Saya nak beli tu untuk anak-anak saya, cikgu. Jangan lupa beri alamat penuh. Kemudian saya akan bagi nombor handphone saya, ya. Nombor ni, saya akan bagi nombor akaun Maybank, ya. Masukkan dalam WhatsApp saya. Dekat finish. Ha? Dah. WhatsApp, ya. Ada soalan lain? Nak beli ubat je. Oh, untuk ubat je. Okey. Dah, habis. Habis.